Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Saiful Nizam bin Noh. Nombor matrik saya 269138. Komunikasi adalah satu proses yang amat penting dalam kehidupan kita, di mana kita menyampaikan dan menerima mesej yang diaturkan dan ianya memberikan satu maklumat berguna untuk kita yang kita jadikan sebagai input-input yang kita hasilkan dalam kita punya perbualan. Komunikasi juga terlibat dalam cara lisan ataupun cara tidak lisan. Hari ini komunikasi begitu canggih, melibatkan cara ICT, teknologi, menggunakan IoT, menggunakan banyak juga perisian-perisian yang canggih, dan komunikasi hari ini hanyalah di hujung jari. Elemen komunikasi. Yang pertama, kita mesti ada pengirim. Pengirim akan memberikan maklumat kepada penerima, iaitu mesej. Dan daripada mesej itu, dia akan melalui berbagai saluran. Dan saluran ini kita akan dapat balik, iaitu maklum balas. Maklum balas itu juga akan menerima beberapa impak daripada segi gangguan. Jadi ini adalah saluran-saluran elemen komunikasi yang mana pengirim akan memberikan maklumat kepada penerima dan sebagai mesej. Dan mesej ni akan diberikan dalam bentuk saluran, dan saluran akan diberikan dalam bentuk maklum balas. Dan maklum balas ini juga akan terdapat pelbagai gangguan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nordiana Isma binti Daud 273876. Komunikasi kepengurusan memainkan peranan penting dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab. Komunikasi yang efektif dapat membantu memastikan bahawa semua anggota kepengurusan memahami tujuan dan strategi organisasi dengan jelas supaya semua tugas dilaksanakan dengan efisien. Komunikasi juga memerlukan pengurusan. Tanpa pengurusan yang baik, komunikasi akan menghadapi masalah terutama di dalam penyampaian. Berikut adalah beberapa faedah komunikasi yang berkesan. Pertama, memberi kejelasan. Kekeliruan menjadikan pekerja di sesebuah organisasi tidak suka untuk bekerjasama. Dengan menjelaskan peranan dan tanggungjawab yang diperlukan untuk melakukan tugas mereka, konflik dapat dikurangkan. Kedua, membina perhubungan. Komunikasi juga dapat membina hubungan yang baik sesama pekerja, terutama di dalam memastikan setiap perkara yang akan disampaikan dengan berkesan. Ini boleh mewujudkan budaya kerja berpasukan yang baik dan mudah untuk bekerja sama. Ketiga, mewujudkan komitmen. Komunikasi yang berkesan mewujudkan sokongan dan komitmen. Seorang pengurus boleh membuatkan semua orang dalam organisasi berasa seperti mereka penyumbang yang dihargai. Apabila pekerja berasa seperti mereka dihargai dan dalam organisasi, secara tidak langsung mereka lebih bermotivasi. Keempat, mentakrifkan jangkaan. Faedah ini dapat membantu menghindari konflik atau ketidaksepakatan di masa depan kerana semua pihak memiliki pemahaman yang jelas tentang apa yang diharapkan dalam situasi tertentu. Apabila jangkaan dan piawaian adalah jelas, pekerja tahu perkara yang perlu mereka lakukan untuk mendapatkan ulasan positif dan faedah yang datang bersamanya. Kolej Sains dan Teknologi Antarabangsa MIKOS ialah sebuah kolej di Melaka, Malaysia, ditubuhkan pada 2006. MIKOS adalah milik Kerajaan Negeri Melaka dan dikendalikan oleh Yayasan Negeri Melaka di bawah anak syarikat YM Medisains Sendirian Berhad. MIKOS mempunyai program diploma dalam pengurusan, teknologi maklumat, sains kesihatan, pendidikan awal kanak-kanak. Bermula dari 2021, MIKOS juga menawarkan sijil kemahiran Malaysia SKM, operasi sistem komputer tahap 3 bagi mereka yang tidak layak untuk diploma selepas SPM. Kurang keyakinan. Semasa sesi pembentangan projek, majoriti pelajar MIKOS bergelut dengan perucapan awam. Sebagai contoh, apabila tugasan kumpulan dibentangkan, salah seorang peserta bertindak sebagai wakil kumpulan dan menjalani keseluruhan tugasan dari awal hingga akhir. Daripada ini, kita dapat melihat bahawa perucapan awam pelajar masih lemah dan bergantung kepada seseorang yang mempunyai keberanian untuk bercakap di hadapan khalayak.
Assalamualaikum, saya Hafizah binti Zainul Abidin, nombor metrik 269328. Terdapat 4 kesan dari pengucapan awam yang tidak berkualiti. Pertama, kebimbangan. Ramai orang awam merasa sangat bimbang tentang pengucapan awam kerana mereka takut untuk dihakimi. Kedua, kekurangan struktur. Perkara kedua, sering dilihat mereka yang bercakap tidak mempunyai struktur dan kata-kata tidak mempunyai makna yang logik. Ketiga, iaitu bahasa badan. Bahasa badan yang agak negatif atau tidak kelihatan sangat memberdayakan. Sebagai contoh, pelajar cenderung untuk bercakap tidak memandang audien. Yang terakhir sekali, tiada penyampaian yang jelas. Mereka cenderung untuk salah faham dan salah maklumat menyebabkan pentadbiran menjadi kucak-kacir. Saya Nurul Intan Juliza binti Jaafar, nombor metrik 269246. Perucapan awam secara ringkasnya adalah persembahan lisan atau ucapan yang disampaikan kepada khalayak secara langsung. Kemahiran perucapan awam ialah sebarang kualiti yang membantu calon mengekalkan kehadiran yang positif, melibatkan diri dengan penonton dan berkomunikasi dengan jelas untuk menyampaikan idea. Ada 4 jenis perucapan awam, iaitu yang pertama, perucapan bermaklumat. Sebagai contoh, untuk berkongsi pengetahuan atau mendidik seseorang. Yang kedua, perucapan persuasif, bertujuan untuk meyakinkan penonton untuk mengambil tindakan tertentu. Yang ketiga, perucapan inspirasi. Perucapan yang memberikan inspirasi dan motivasi kepada penonton untuk mendapatkan sesuatu maklumat. Dan akhir sekali, majlis hiburan yang bertujuan untuk menghiburkan penonton dengan jenaka, bercerita atau bentuk inspirasi kreatif yang lain. Hai, Assalamualaikum. Saya Nur Syahira binti Sujani, nombor metrik 269383. Saya akan menerangkan berkaitan cadangan model komunikasi transaksional pengirim ke penerima model transaksional komunikasi yang dicadangkan oleh Barlow menyatakan bahawa memberi dan menerima mesej adalah timbal balik. Dalam model transaksi, komunikasi dilihat sebagai proses berkeliling yang berterusan dan sentiasa mempengaruhi dan dipengaruhi oleh mereka yang berkomunikasi dengan model transaksi mempunyai beberapa proses dan komponen yang saling bergantung termasuk proses pengetodan dan penyakodan, komunikator, mesej dan saluran. Saya Muhammad Azmi bin Zulkifli, nombor metrik 269134 akan menerangkan akan bagaimana konsep bagi model transaksi komunikasi ini boleh membantu dalam perucapan awam. Dalam model ini, ianya memberi kesan dalam konteks sosial, hubungan dan budaya. Terdapat 4 kepentingan antaranya. Pertama, mewujudkan perhubungan. Melalui komunikasi, dapat memupuk persefahaman dan mewujudkan hubungan dengan orang lain. Kedua, meningkatkan perikatan antara budaya. Dengan berkomunikasi secara berkesan, dapat merentasi sepadan budaya. Contohnya, pemahaman serta menghormati perbezaan budaya dalam memenuhi keperluan khalayak yang berbeza. Ketiga, mengasah konsep kendiri. Komunikasi dapat memberi kesan kepada konsep kendiri di mana komunikasi boleh membentuk dengan cara kita melihat kita dengan cara orang lain melihat kita. Keempat, mencipta komuniti. Dengan berkomunikasi, ianya membina hubungan antara individu yang lain dalam persekitaran kita. Kesimpulannya, kemahiran pengucapan awam adalah kemahiran yang penting dalam membantu individu berkomunikasi secara berkesan dalam khalayak ramai menerusi pelbagai konteks termasuklah pembentangan profesional, syarahan akademik dan acara sosial. Tambahan pula, pengucapan awam yang berkesan memerlukan persediaan termasuklah menyelidik topik, menyusun bahan dan melatih penyampaian. Pengucapan awam juga mempunyai kuasa dalam membangkitkan emosi penonton yang boleh digunakan untuk memujuk atau memberi inspirasi serta menarik minat penonton untuk mendengar.